Selamat sejahtera dan selamat datang ke siri pertama kita, iaitu Serambi Kajian MyHCI UX. Okey, ini adalah inisiatif daripada kita punya persatuan Association of Human Computer Interaction Malaysia. Dan kita juga merupakan Kuala Lumpur ACM SIGCAI Chapter. Dan untuk tetamu siri kita yang pertama pada hari ini, kita ada Profesor Madya Dr. Masita Hazali daripada UTM. Okey, Dr. Masita, boleh beritahu apakah research yang Dr. Masita hendak ceritakan pada hari ini? Okey, terima kasih Dr. Hanif. So untuk hari ini apa yang saya nak kongsikan adalah kajian di makmal kami lah di UTM Skudai, di mana kami dalam inisiatif untuk meneroka brain computer interface ataupun dalam bahasa Melayunya antara muka, komputer dan otak. Jadi kalau saya boleh terangkan sikit lagi lah, kebiasaannya kalau kita sebut berkenaan dengan BCI ataupun brain computer interface tadi, benda ni dah lama kajiannya ya. Cumanya kenapa kumpulan penyelidik kami ni berminat untuk meneroka BCI kerana kini terdapatnya teknologi telefon pintar. Jadi kita nak lihat bagaimana apa yang kita boleh buat dengan BCI ini dalam bentuk mobile. Sebab sekarang semua orang dah ada mobile kan, tapi walaupun BCI itu dah lama, tapi apa sebenarnya kita boleh buat bila kita nak jadikan dia dalam bentuk mobile BCI. Jadi itulah yang sedang penyelidik kami di makmal di UTM sedang buatlah. Untuk makluman semua, makmal di UTM namanya adalah VCube Lab. VCube Lab. Ya, yeah. Jadi apakah motivasinya? Kenapakah kajian BCI ini perlu kita lakukan? Okey, itu soalan yang sangat bagus sekali ya Dr. Hanif. Okey, jadi harap penonton boleh dapat lihat juga ya. Ini adalah satu kita panggil macam kiranya projection lah apa yang mungkin bakal berlaku daripada segi teknologi dalam mungkin tahun hadapan ataupun tahun-tahun yang akan mendatang. Ini adalah daripada sumber atos industri dan teknologi experts. Kita lihat ya, kebanyakan bidang kajian sekarang kita dah memang kebanyakannya di sinilah. Okey, ada NUI, okey, kita ada blockchain, kita dah mula ke arah invisible computer. Ini emerging, yang kali purple ni emerging. Tapi kalau kita lihat sedikit di bahagian atas ya, macam jam 12 ini adalah di bawah lingkungan transformational. Apa yang dimaksudkan dengan transformational ni adalah ini. Okay, here. Likely to require radical changes within organizations. So maksudnya di sini adalah mungkin teknologi di sini tidaklah akan berlaku dengan secara cepat dan mendadak. Tetapi kita lihat ya, topik seperti autonomous vehicle, dia sudah mula diperdengarkan. Penyelidik sudah mula, even malah industri otomotif pun sudah mula ke arah autonomous vehicle. Jadi begitu juga dengan brain computer interface. Sebenarnya apa panggilnya, demand sudah ada. Okey. Cumanya mungkin belum lagi rancak. Jadi kumpulan kami di UTM Skudai, kita cuba untuk meneroka bahagian ini. Kita hendak melengkapkan kumpulan kami. Mungkin bila tiba saatnya, kita sudah ada jawapannya. Bagaimanakah kajian BCI ini dilakukan di lab Dr. Masita? So di UTM Skudai, kita dah mulakan dengan satu kajian master, sudah pun tamatlah 2 tahun lepas. Dan satu lagi juga sudah selesai, kita jadikan dalam bentuk yang sangat ringkas, iaitu dalam bentuk projek tahun akhir pelajar. Jadi apa yang kita buat pada kajian pertama itu adalah pada mulanya bila BCI itu mula dipelopori ataupun sehingga kini ya, BCI itu digunakan khusus untuk satu-satu aplikasi sahaja. Maksudnya satu function, BCI boleh kawal satu function. Okay. Jadi apa yang kita cuba nak terokai adalah adakah dengan adanya telefon pintar sekarang kan, kita boleh jadikan
kegunaan BCI itu untuk bukan sahaja kumpulan-kumpulan yang tertentu, malah adakah ia juga boleh digunakan multi platform ataupun multi aplikasi. Sebab dahulunya mereka hanya fokus kepada kumpulan-kumpulan yang mungkin tidak ada cukup anggota, mungkin yang terlantar di katil, untuk membuat satu-satu aplikasi sahaja. Jadi untuk kajian pertama kami, memang kami lihat kepada yang terutamanya adalah untuk melihat sama ada kita boleh buat cross platform. Maksudnya bila pengguna menggunakan mobile BCI tersebut, adakah dia boleh merubah satu aplikasi, contohnya dia mulakan dengan Word document, kemudian jika dia berkehendakkan untuk main game, dia boleh tukar ataupun switch kepada aplikasi jenis lain dan seterusnya. Sebab sebelum ni memang satu BCI itu dah khusus bersatu aplikasi sahaja. Jadi dalam kajian pertama tu memang kita sediakan satu kiranya program lah yang membolehkan user tu boleh bertukar-tukar dia punya aplikasi. Itu yang pertama. Dapatan daripada kajian itu juga menunjukkan bahawa sebenarnya mobile BCI itu dah boleh pergi jauh daripada kumpulan yang kita boleh kata sebagai yang agak luas lah. Kalau dahulu yang fokus kepada mungkin pesakit, yang tidak cukup anggota, yang hanya boleh hanya boleh menggunakan pergerakan kepala. Jadi kita nak memperluaskan, nak cuba lihat sama ada boleh tak kita jadikan mobile BCI itu agar lebih mudah diakses oleh orang ramai. Kajian yang kedua yang baru saja diselesaikan adalah yang bentuk yang lebih ringkas sikit, iaitu dengan memberikan perhatian kepada banyak kes-kes mental sekarang kan, kemurungan. Okay. Macam mana kita boleh gunakan mobile BCI tersebut, kita boleh sense kita punya brain signal, nak tengok kita punya stress level kat mana. Jadi ada dalam kita punya projek yang kedua itu dalam bentuk projek tahun akhir pelajar, beliau membangunkan satu aplikasi mobile di mana bila diguna pakai dekat peserta tu dia boleh detect stress level di mana dan aplikasi itu boleh propose, boleh syorkan meditasi bagaimana yang membolehkan dia untuk kembalikan semula signal yang lebih baik. Itu yang kita dah buat lah. So untuk setakat ni memang kita dah buat dua jenis kajian Dr. Hanif. Baik, jadi kepada mereka yang belum pernah tengoklah aplikasi ni, jadi boleh boleh saya share skrin sekejap ya. Senario penggunaannya bila kalau kita guna mobile phone, telefon kita faham, tekan di telefon tu kita dengan telefon. Ya. Bagaimanakah interaksi itu ditukarkan kepada brain wave ataupun gelombang otak manusia? Okey, saya tunjukkan dulu alatan yang kami gunakan. Sebenarnya alatan ni memang ada dijual lah ya. So yang ini kami gunakan dalam eksperimen kami yang pertama. Yang ni mempunyai lebih banyak sensors. So bila diletakkan di kepala tu, sensors dia mampu untuk mengesan lebih banyak signal di otak peserta lah. Jadi yang ini dia boleh mengesan winking kenyit mata. Kenyit mata, dan blinking. Dan daripada situ sebenarnya kita banyak benda yang kita boleh buat lah daripada pengesanan tersebut. Kita boleh kesan signal daripada perbuatan dan kita boleh, apa yang kita buat adalah kita olahkan maksud signal tadi dalam bentuk apa yang kita cuba nak buat. Jadi dalam kajian pertama kami itu memang kami gunakan tu sebagai menukarkan arahan lah. Arahan apa yang kita cuba nak buat. Kalau dia dalam konteks bermain game, setiap perbuatan tu kita connectkan dengan apa, kita hubungkan dengan apa. Dengan hanya berfikir, dia boleh memberi arahan kepada komputer. Yang untuk kajian pertama ni belum lagi sampai ke tahap itu, Dr. Hanif. Kita hanya mengesan daripada perbuatan yang secara yang kenyitan mata ataupun pergerakan kepala sedikit. Yang itu yang kita ambil juga daripada signal tadi tu. Baik. Okay. Jadi apakah
apakah rancangan masa depan untuk kajian Ah, kita? Masa depan ya, ni sebelum ni terjawab soalan tu saya nak kongsi sikit lagi. So dekat pasaran sebenarnya banyak lagi lah contoh. Yang ini yang ringkas sedikit berbandingkan dengan yang ini tadi. Dan satu lagi yang saya nak cuba kongsikan adalah ini Dr. Hanif, saya minta izin sebentar. Ini antara kajian yang kita dah buat lah, maksudnya sekarang ni tadi soalan Dr. Hanif adalah apa selepas ini kan. Jadi kita nampak kan daripada dua kajian yang kita dah selesaikan baru-baru ni, kita lihat BCI ataupun mobile BCI itu bukanlah sesuatu yang terlampau asing sebenarnya. Okay, sebab sekarang ini kita sudah ada mobile, dah ada telefon pintar. Okay, BCI pun sudah lama ada, cumanya penggunaannya belum luas. Jadi harapan kami adalah macam mana kita nak melihat agar penggunaan BCI itu dapat digunapakai oleh lagi ramai pengguna. Sebab itu kita cuba nak melihat macam mana kita boleh bawa BCI dalam bentuk mobile, okay, dan digunakan oleh bukan hanya golongan-golongan tertentu, dan yang seterusnya adalah bagaimana kita boleh menghubungkan semua ini dengan sosial media yang ada sekarang. Okay, untuk sebagai contoh ya, katakanlah kita melihat kepada golongan yang ingin bersosial, okay, tetapi mereka tidak mampu. Okay, mungkin daripada fizikalnya ataupun daripada segi mereka tidak tahu bagaimana untuk ekspresikan diri mereka. Jadi mungkin dengan cara mobile BCI tadi, dengan menggunakan signal brainwave mereka ya, kita boleh olah mesej tersebut. Dengan ini kita boleh menangani impact seperti inclusivity dan sebagainya lah. Itu yang kita cuba untuk pelopori selepas ini. Jadi saya nampak BCI ni banyaklah aplikasinya, contoh yang seperti yang Dr. Masita berikan tadi. Kalau untuk dari segi social network pun kita boleh guna. Ya. Tetapi mungkin juga dalam konteks di mana kerja itu memerlukan tangan untuk buat benda lain. Ya, betul. Betul, tepat sekali. Lain daripada komputer. Ya. BCI ini akan menambah salah satu cara bagaimana kita boleh interaksi dengan komputer yang bagi kita kegunaan tangan untuk buat benda lain. Sangat tepat sekali Dr. Hanif, sebab sekarang ni kita juga bercakap tentang multitasking kan. Ya. Multitasking, sekarang ni multitasking bukan hanya tertumpu kepada kita berapa di depan kita seperti mobile telefon dan desktop, laptop dan sebagainya ya. Mungkin multitasking juga termasuklah yang disebutkan tadi, dan sejujurnya memang kita perlukan lagi pendidikan sebab multitasking juga dia mungkin membawa ke arah yang positif dan mungkin juga yang tidak berapa positif. Jadi kita harus menilai juga kalau yang tidak berapa positif tu apa dia dan apa cara untuk kita membendung supaya tidak lebih teruk. Tapi memang sebetulnya Dr. Hanif memang membantulah dalam jawapan ringkasnya ya untuk multitasking. Baiklah, sebelum kita akhiri siri kita yang pertama ni, ada apa-apa lagi yang Dr. Sita hendak ceritakan? Mungkin sedikit sajalah. Jadi dengan kajian kami di UTM Skudai dalam mobile BCI ini, kita juga mengajaklah teman-teman daripada universiti lain mungkin dalam ruang lingkup yang lebih kurang sama kan, untuk sertai kami. Mungkin boleh berubah-ubah cadangan dan pendapat. Itu mungkin yang saya cuba tambahlah. Itu sahaja Dr. Hani. Okey, dengan itu kita akhirilah kita punya seri pertama. Jadi saya harap boleh tunggu untuk seri kita yang seterusnya. Kita ada banyak pengkaji dalam bidang human computer interaction di Malaysia, dan dengan itu saya akhiri seri kita kali ini. Terima kasih semua. Terima kasih. Okey.